Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini waktunya untuk cerita. Hari ini bermula daripada pagi sebenarnya. Lebih daripada 4 wartawan kami di Astro Awani tidak termasuk di negeri membuat liputan pelbagai berita, isu dan juga hal ehwal semasa yang kami bawakan kepada anda. Tetapi ada satu perjumpaan yang mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia Mahmud Hussein Said Khatan di bangunan tabung haji, dan juga ceritanya dimaklumkan tadi perjumpaan berkenaan ataupun kunjungan berkenaan diadakan secara tertutup, tetapi bila bercakap berkaitan dengan Malaysia dan Arab Saudi ini banyak sebenarnya kerjasama yang dilakukan oleh kedua-dua negara. Bukan sahaja bercakap berkaitan dengan umrah dan haji, tetapi hubungan strategik, hubungan dua hala dan sebagainya. Perkara inilah yang dicerap dan juga yang kita ambil maklum bahawa segala tindakan yang dilakukan oleh kerajaan kedua-dua negara pastinya memberi sesuatu kebaikan dan juga manfaat kepada rakyat Malaysia. Jadi Faris Azman pergi ke tugasan berkenaan, tetapi untuk dapatan awalnya sebenarnya difahamkan diadakan secara tertutup, tetapi selepas itu ada sidang media ataupun temu bual bersama dengan menteri berkenaan. Ceritanya bagaimana? Okey, pada awalnya apabila kita pergi ke sana, apabila kita pergi ke lokasi yang betul-betul tingkat 38 di tabung haji itu, apabila melihat beberapa sosok-sosok ada mungkin daripada kedutaan besar Arab Saudi ke Malaysia, dan apabila kami sampai situ katanya tiada PC, tiada sidang media, dan saya agak terkejut pada masanya macam okey, tak ada, tetapi pertemuan itu tertutup. Tetapi kalau kita tahu Menteri Agama ini caranya lebih mudahkan media. Ya. Jadi segala perjalanan itu kita dapat rakam. Ini merupakan pertemuan di antara selepas susulan Perdana Menteri dan kerajaan kita ke Arab Saudi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 6 sehingga ke 11 Mac kalau tak silap saya. Jadi ini susulan pertemuan lawatan biasa sebenarnya. Tetapi ia lebih kepada menjelang Ramadan. Kerajaan Arab Saudi ini akan memberi buah-buah kurma daripada kerajaan Arab Saudi sebagai penghargaan kepada negara-negara Muslim, khususnya di Malaysia. Jadi itu yang kami difahamkan pada awal, tetapi dapat juga kami menemu bual Menteri Agama mengenai dengan perkembangan terkini seperti umrah, haji dan sebagainya. Bukanlah untuk kurma. Bukan. Tapi kurma tu nampak sangat-sangat sedap. Not for sale. Yeah. 2 kilo agak saya tengok pun selalu kita makan dengan kurma-kurma di Malaysia, tapi itu kurma yang betul-betul daripada kerajaan Arab Saudi, daripada Raja Salman sendiri kepada negara-negara Islam. Yeah. Dan kurma itu akan dihantar kepada fakir-fakir miskin yang memerlukan sepanjang bulan Ramadan. Dan nampak agak fresh lah kurma tu, tapi kita boleh tengok je pada masa tu. Ya, saya tertarik dengan apa yang Faris nyatakan tadi. Ada waktu-waktu ketika kita membuat liputan, orang yang ingin kita temu bual ataupun yang kita jumpa itu kadang-kadang memudahkan tugasan seorang wartawan dan juga media. Ini sangat penting untuk kita mendapatkan berita dan juga laporan berkenaan. Sebelum kita pergi kepada apa intipati menerusi temu bual Faris dan juga media bersama dengan menteri, ini sangat signifikan untuk seorang pengamal media untuk mendapatkan maklumat daripada mereka yang senang untuk kita dekati dan juga kita fahami apa yang perlu kita dapatkan dan apa yang beliau perlu berikan. Faris. So agak senang apabila kita mendapat Menteri Agama, Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ini adalah seorang yang sangat mudah untuk kita temui. Walaupun ada perjumpaan tertutup dan sebagainya, apabila kita bertemu dengan beliau, kita katakan, Datuk Seri, kami mahu satu input berita daripada Datuk Seri. Dia cakap, okey, boleh, tunggu saya selesai dan sebagainya. Jadi ia memberikan satu kelegaan sebenarnya apabila kita pergi satu lokasi, tapi apabila dah habis event ataupun habis satu assignment tu tak dapat apa-apa. Jadi nak menyenangkan juga kerja-kerja rakan-rakan setugas di PWGC, di ABC dan sebagainya. Jadi kita perlu mendapatkan sesuatu. Tapi sebentar tadi mungkin saya boleh ceritakan sedikit. Perjalanan dia, mereka mengambil masa lebih kurang setengah jam untuk berbual di antara duta besar, dan mereka berbahasa Arab kerana kita tahu
Menteri Agama kita fasih berbahasa Arab. Tetapi saya kurang faham apa yang mereka katakan. Tapi apabila mereka berbual hampir setengah jam dah selepas itu, tidak dihalau langsung media ya. Walaupun dia katakan tertutup, tetapi ada wartawan-wartawan daripada Arab Saudi TV yang berada di situ, TV Arab Saudi. Jadi kami diberikan peluang juga untuk bersama mereka. Tapi ada rakamkan sedikit sebanyak apa yang seperti boleh kita tunjukkan nanti, visual-visualnya. Dan selepas itu, mereka keluar dan masuk ke meeting. Tapi meeting itu tertutup. Jadi tertutup itu kita respect lah apa yang akan diperkatakan sebab seperti yang saya katakan, kerjasama di antara Malaysia dan Arab Saudi ini sangat signifikan. Simboliknya bukan hanya kerjasama umrah, haji, kota haji dan sebagainya, tetapi strategic partner, perdagangannya bagaimana dan pelbagai perkara yang turut dibincangkan. Dan selepas itu barulah Menteri Agama keluar dan juga bersama dengan duta besar, mereka memberikan simbolik buah kurma yang saya katakan tadi itu yang sangat lazat nampaknya tu. So mereka bagi kepada menteri dan selepas itu kita teruskan dengan temu bual lah. Dan dalam temu bual itu juga apa dikatakan oleh Menteri Agama dalam tempoh terdekat iaitu Jumaat minggu ini juga beliau akan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan rakan sejawatannya di Arab Saudi lah, di kerajaan Arab Saudi untuk membincangkan bagaimana dengan SOP, bagaimana perjalanan pengurusan haji pada tahun ini. Kita tahu pada tahun lepas ia sedikit tertangguh apabila pandemik COVID-19. Jadi kali ini mungkin SOP itu perlu diberikan secara tuntas apa yang perlu dilakukan oleh jemaah Malaysia pada tahun ini. Kerana kita tahu ramai yang menunggu itu harapan yang sangat besar untuk mereka pergi menunaikan haji. Jadi beliau mengatakan bahawa Jumaat ini beliau akan berlepas ke Arab Saudi untuk bertemu rakan sejawatannya di sana dan apa sahaja keputusan akan dimaklumkan kepada halayak ramai. Boleh ataupun tidak, bersedia ataupun tidak, ia akan diputuskan oleh kerajaan Arab Saudi dan beliau mengharapkan kerajaan Arab Saudi sangat bijaksana apa yang perlu dilakukan. Dan sebenarnya hari ini juga kita difahamkan ada berita-berita sebenarnya kerajaan Arab Saudi juga bersedia untuk menerima jemaah-jemaah haji daripada seluruh dunia. Jadi sudah tentu ia memberi signifikan sedikit ada peluang itu juga kepada jemaah haji. Mungkin akan dibawa berita baik itu apabila pulang daripada kerajaan Saudi nanti. Sebab saya percaya kan Faris, apa sahaja keputusan Malaysia, Arab Saudi terutamanya berkaitan dengan umrah dan juga haji ini melihat kepada situasi dan juga keadaan pandemik COVID-19. Betul. Maka kalau baik ketika itu, maka baiklah kejadiannya. Dan juga jika mudaratnya ketika itu, maka mudaratlah sebab dan asbabnya. Tetapi selepas itu mungkin kalau tidak terlepas daripada bila kita berjumpa dengan seseorang ataupun figura menteri contohnya, kita tidak terlepas daripada bertanyakan soalan-soalan daripada konteks, di luar pada konteks acara ataupun majlis berkenaan. Mungkin ada perkara-perkara lain Faris dan juga rakan media lain berkongsi ataupun bertanyakan kepada Yang Berhormat Menteri? Baik, kita ada sedikit semalam kita tahu agenda awani di mana bersama dengan Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han bersama dengan Haji Nazri Kahar yang bertanya mengenai dengan ada pihak-pihak yang mengambil rasuah tetapi menderma. Kerana ramai rakyat di luar sana yang melihat dermawan ini kadang-kadang ia ditutup oleh tindakan yang agak baik itu. Berselindung di sebalik itu ada kejadian sebaliknya. Jadi kami cuba mendapatkan juga apa yang dikatakan oleh Menteri Agama, tetapi beliau mengatakan ini mungkin saya boleh bacakan sedikit. Beliau dengan, kita tahu Menteri Agama cara bercakapnya, beliau sebelum ni adalah mufti. Beliau mengatakan kita nak pelaksanaan ibadah haji berlangsung dengan cara elok dan betul dan nak menaja biar ikut saluran sebaiknya. Dan beliau mengatakan, menegaskan juga kita faham ibadah haji ini penting dari kehidupan kita dalam menunaikan ibadah haji supaya tidak menjadi budaya mengharapkan orang semata-mata ataupun sebaliknya, dan berlaku pula cara pelaksanaan yang membawa kepada apa yang dikatakan tadi, iaitu dermawan yang melakukan satu kesalahan tetapi bila pulang jelah dengan duit itu menaja sana dan sini sebagainya untuk mendapat sokongan dan sebagainya. Jadi itu cara beliau. Kalau nak menderma tu dermalah, tetapi kalau eloknya di avoid ataupun
kejadian-kejadian yang tidak perlu, yang tidak kena dengan tempat itu tidaklah boleh dilakukan. Itu jelas. Secara kita katakan berlapislah apa yang dikatakan oleh Menteri Agama. Dan kita juga dapatkan juga bagaimana dengan isu-isu semasa, tetapi beliau lebih tertarik sebenarnya kepada ketibaan kerajaan Saudi ataupun duta besar, lebih tertarik kepada event itu sendiri. Jadi kita pun respect kepada Menteri Agama kita. Okey, tak apa, sampai situ saja yang dapat kita temu bual. Tapi beliau mengatakan terima kasih kepada kerajaan Arab Saudi yang selama ini memberi pelbagai bantuan. Kalau ketika COVID-19 kita dapat pelbagai PPE dan sebagainya. Dan yang baru-baru ini Perdana Menteri juga kita dapat kuota haji 10,000. Kalau kita tahu kerajaan Saudi menetapkan 0.1% daripada jumlah penduduk itu adalah kuota haji untuk Malaysia, bersamaan dengan 31,600 orang. Tetapi apabila ditambah dengan 10,000 itu, ia memberikan juga kuota haji jemaah ini dapat mengurangkan masa mereka menunggu. Kerana kalau kita tahu 2016 saja 2.9 juta telah pun mendaftar sebagai jemaah haji. Dan selepas itu angka itu terus meningkat. Dan apabila ditangguhkan tahun lalu, jadi giliran itu ada juga sehingga 160 tahun sebelum ini, artikel-artikel berita menunjukkan. Jadi ini membukakan sikit ruang kepada rakyat kita untuk bersyukur, tetapi pada masa yang sama juga ini adalah satu nikmat juga diberikan kepada khususnya umat Islam di Malaysia. Dan juga jumlah itu berganda, tetapi Malaysia, Arab Saudi pastinya akan terus mencari mekanisme terbaik untuk memudahkan umat Islam dan juga rakyat Malaysia. Faris, sedikit lagi sebelum kita berakhir dengan Faris ini, mungkin dalam tempoh seminit, bila nak cakap tadi berkaitan dengan respect kan, bila media ataupun wartawan pergi ke lokasi, kadang-kadang orang tanyalah soalan yang berkaitan dengan majlis ataupun acara, kenapa nak luar daripada konteks. Tapi kadang-kadang itulah waktu dan juga kesempatan yang kita ada sebagai wartawan. Kalau Faris boleh jelaskan sedikit. Okey, sebenarnya itu adalah cara kita bekerja. Memang kita tahu event itu adalah satu story yang lain. Pada masa yang sama juga kita perlu satu story yang up to date. Apa yang berlaku, situasi semasa. Adakah that person ataupun orang itu boleh bercakap sesuatu mengenai dengan situasi semasa. Jadi itu yang kami cuba dapatkan. Selalunya orang agak terutama penganjur lah. Mereka agak kurang selesa lah. Apabila dia cakap, ada juga yang katakan politik dan sebagainya. Tapi tujuan adalah untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada orang tersebut. Sebab susah sebenarnya, Ihsan. Nak bertemu dengan menteri-menteri bukanlah mudah seperti kawan kita boleh lepak di mamak dan boleh berbual dan bertanya hak Tuhan dan sebagainya. Jadi jadual mereka tu agak pack. Jadi ada peluang untuk kita tujukan soalan, kita akan tujukan soalan. Tak kira di mana saja, tapi apabila orang tu tidak mahu bercakap sesuatu ataupun reaksinya, then kita with that. Saya nak ingatkan, jangan tanya soalan-soalan berkaitan dengan politik untuk acara ini. Itu mungkin salah satunya lah. Kita nasihat yang kita dengar. Baik, terima kasih kepada Faris Azman. Selepas ini ada satu lagi cerita dari Kelantan saya nak bawakan kepada anda berkaitan dengan Asmaul Husna. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.